Ya. Okay, minggu lepas kita dah buat sebahagian daripada soalan yang ini. Okay. Sebahagian kita dah buat. Sekejap. Ada lagi yang saya tak buat Dah 8. Nombor 8 ke Nombor 8 kan sebelum buat. Nombor 8. Okey, diberi vektor-vektor bukan sifar A dan B adalah tidak selari. Dengan keadaan H dan K ialah pemalak. Cari nilai H dan K. Okey, kalau dia sebut tidak selari. Okay, kalau korang tengok jalan kerja yang diberi, perkataan tidak selari ada disebutkan di sini. Mana? Tidak selari. Okey, apa korang perlu buat? Samakan, dia dah bagi macam ni. Apa korang perlu buat? H tolak 1 ni samakan dengan kosong. K tambah 5 ni samakan dengan kosong. So korang terus dapat nilai. Untuk yang tidak selari. Kalau selari nanti dia ada bagi, kita ada bagi pemalar. Kita akan buat pemalar. Nanti kita akan tengok dalam bahagian seterusnya insya-Allah. Okey. Segaris kita tengok hari tu segaris kita cuma samakan je. Okey, jom kita tengok soalan dulu sebelum kita berganjak ke soalan yang lain. Okey. Okey, so mana? So nombor 3 segaris dulu. Nombor 2 sudah buat ke? Rasa macam dah. Okey, tak apa, saya tunjuk ke nombor 2 balik. Dah, sampai kakak dulu. Okay, kalau ni nak tunjukkan segaris LM per MN. LM 6X. MN 18X. Okay, saya ulang ni pernah tunjuk minggu lepas Okay, potong X, so tinggal kecilkan tinggal berapa? 6 per 18 tu bahagi 6. Bahagi 6, 1/3, betul Belajar dulu. Okay, so kita darab silang. So kita tinggalkan jawapan macam ni. 3 LM sama dengan MN. Okay, tu nak tunjukkan dia selari. Itu saja. Okay. Nanti tahun depan, tahun 2022 nanti sebelum SPM, mungkin untuk ulang kaji balik saya akan buka lah video ni untuk korang tengok. Okay. So tengok nombor 3 pula. Kali ni kita nak, ini saya tak tunjuk lagi minggu lepas. Okay. Dia kata tak selari. Apa korang perlu buat? 4M tambah 3 sama dengan 0. So 4M sama dengan negatif 3. M sama dengan negatif 3 per 4. N tolak 7 sama dengan 0. N sama dengan 7. Okey. Macam mana pula dengan ni? Siapa ada idea? Siapa ada idea? Macam mana ni? Sebab yang ni dia letak kiri dan kanan. Yang ni tak ada pula kiri dan kanan. Macam mana ni? Ada siapa ada idea nak bagi? Yang vektor V tu pergi kanan. Yes, good. Okey, kita letakkan ke sebelah kanan. Jadi apa berlaku? Kenapa kita pilih? Okey, Iman. Kenapa kita pilih vektor V letak belah kanan? Sebab kalau U nanti jadi negatif. Alright, kita nak jadikan dia positif. Ingat kalau buat AdMath yang sebelum-sebelum ni pun saya pernah cakap. Kita nak positifkan. 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 Banyak kali dah saya cakap. Kita nak positifkan. So macam sama juga.
M tambah N tolak 1 sama dengan 0. Okay, tolak 1 sama dengan 0. So, M tambah N sama dengan 1. M tolak 2N tolak 10 sama dengan 0. M tolak 2N sama dengan 10. Alamak, tak dapat jawapan lagi lah. M dengan N ni nak buat apa ya? Sir, Ya. kalau yang M yang vektor V tu gerak sebelah bukan jadi positif ke? Yang ni yang jadi positif. Ini saja. Oh, yang tu. Sebab yang lain tu dia duduk dalam kurungan. Okey, faham Faris? Faham Faris? Faham. Tolong ada soalan terus kat saya nak tanya terus tanya. Nanti kan korang simpan. Okey. Okey, lepas tu nak buat apa? Kan nak buat apa? Sekarang kita reda je rasa. Okey, sekarang nak buat apa? Persamaan serentak boleh ke? Yes, persamaan serentak. Korang dah tak panggil persamaan serentak, korang panggil sistem persamaan. Betul lah tu, betul. Okey, so saya ambil ni sebab saya tak suka ada negatif. Saya tak suka sifat-sifat negatif. Kan? Contoh tak hantar kerja kimia ni sifat-sifat negatif. Okey, so masukkan, gantikan tempat M ni. So dapat 3N sama dengan 1. Yes. Yang M tu tak payah 10 ke? Allahu Akbar. Itulah kutuk anak murid sendiri ni, tengok terus dapat balasannya. Okey, gantikan dengan 10. Okey. So sekarang ni gantikan tempat N tu dengan 2N tambah 10 Okey. So 2N tambah 10 tambah N sama dengan 1. Okey, 10 ni bawa ke sebelah. Okey, saya harap yang bawa ke sebelah ni korang dah terror dah. Tak boleh salah. Okey. So 3N tolak negatif 9. N negatif 9 bahagi 3 sama dengan negatif 3. Masukkan dekat sini. 2 darab negatif 3 tambah 10. So, negatif 6 tambah 10 sama dengan 4. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan? Okey, kunci nak buat soalan ni macam saya cakap, bersabar. Kan? Macam mana teacher bersabar tunggu kerja kimia korang. Okey. So ni memang banyak idea Okey. So, settle tolong. Okey, kesian anak murid saya terguris hati. Hati teacher tak terguris pula ya. Okey. So, seterusnya nanti dapat tulisan SPM, korang guruskan hati mak bapak korang. Kalau kita guruskan hati mak bapak kita kan sepanjang hayat lah korang takkan mendapat keberkatan itu. Lepas tu terpaksalah jumpa dengan teacher nak isi borang UPU. Kan? Dapat alhamdulillah keberkatan pula. Okey, vektor selari. Alamak, selari. Macam mana ni? Selari saya tak ajar lagi kan? Ada kat atas ke? Oh, okey. Apa rasa ni? Okey. Vektor selari macam tadi kita kena buat nisbah tu. Kalau tak buat musibah. Okey. So
XY dibagi 6 per VW dibagi 21. Boleh kecilkan tak? Bagi berapa ni? Okay. So XY dengan VW. Okay. So dapat 3/7. So korang darab silang, korang akan dapat 3 VW sama dengan 7 XY. Okey, ada masalah kat sini. Dia nak VW dalam sebutan XY. Jadi 3 ni kena pindah ke sebelah. So apa berlaku? VW dalam sebutan 7/3 XY. Okey, sebelum tu boleh tak cek jawapan? Dia bagi jawapan macam mana? Siapa-siapa tolong cek jawapan. Boleh cek jawapan? Dia punya 7/2. 7/2? 7/2, 6 bagi 3. 2 lah. Okay. So 7/2. Dia kurungan tu dia bagi kurungan macam ni juga? Ada kurungan tak modulus ni? Ada tak tulis? Tak ada. Okey, saya tahu mana hilang. Okey, dia hilang kat sini. Sebab kat sini kan dah per. Dia tak ada dah. Okey. Dia macam konsep bahagilah. Okey, nampak? Tak apa. Boleh padam. Okey. Okey, dalam periksa tak boleh lah pakai pemadam lah ya. Tak boleh buat macam sebuat. Macam ni kan dia bagi jawapan, betul? Betul Betul. Alright. Okay. So segaris, kalau segaris tu macam yang atas tu, segaris, kalau segaris dengan segaris dengan selari adalah benda yang sama dia buat benda yang sama. Okay, so kita buat okay. Dia macam ni. Saya tunjuk jugalah, ingat nak anjak terus dah. Okay. So yang ni korang kena, yang ni korang dia dah bagi PQ. Okay, sama dengan 1/2 PR. Dia dah bagi macam tu dah. Dia bagi PQA, QR, QR. Okey. PQR segaris dengan keadaan cari nilai K jika PQ adalah setengah QR. PQ adalah setengah PR. Okay. Ni kena lukis pula. Okay, dia ada satu, dia sebab segaris. So, okay, ni kena lukis nak tunjuk kat korang. Okay, P, Q, R. Ni lakaran je ya. Okay, dia kata PQ separuh P ke R. Maksudnya, P ke Q separuh P ke R. Maksudnya sama panjang. Faham tak ayat tu? P ke Q
adalah setengah daripada PR. Maksudnya ni PQ setengah daripada PR. Katalah PQ 6. P ke R 10. Maksudnya kalau nak cari PQ setengah darab 10. So korang dapat 5. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak ayat tu dulu? Faham. Siapa tak faham tolong cakap ya, tolong. Okey. So dia bagi PQA. Bermakna kalau PQA, QR pun A lah. Sebab kan sama. Kan dia bagi QR sama dengan K tolak 2 A. Dan dia sama juga dengan A. Okey, depan A ada 1. Bermakna K tolak 2 sama dengan 1. So K sama dengan 1 tambah 2. K sama dengan 3. Okey, betul tak jawapan dia dibagi 3? Betul tak jawapan buku teks bagi 3? Hello? Ya. Betul 3 ya? Okey. Cikgu, sir. Ya. Ni Ya. soalan berapa tadi? Soalan berapa? Nombor 4. Ya Faris. Faris ke tadi? Baik. Ada soalan ke tidak? Sir, Ya. jawapannya 4. 4? Jawapannya 4 rasa. Itulah saya tanya tadi 4 ke 3. Okey. Jom tengok. Setengah PR. Betul lah. PQ adalah separuh daripada PR. PQ dia ialah A. Bermakna yang ni A, yang ni pun A. So kita tahu QR dia adalah A. QR dia sama dengan A. Macam mana dia dapat 4 pula? Jawapan dia patutnya 3 lah. Okey, cuba tengok betul-betul Dia kata PQ setengah daripada PR. Okey, saya dah terangkan PQ ni, maksudnya Q ni duduk di tengah-tengah. Ni A, kalau dia bagi PQ adalah A, QR pun adalah A. Okey. So, bermakna nilai QR adalah A juga. A. So tak ada nombor kat sini bermaksud depan dia 1. So sebab tu sesamakan dia dengan 1. So K sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, tak apa, saya akan cuba cek semula. Tapi sepatutnya kalau yang saya buat ni jawapannya 3 lah. Okey. Tak apa. Nombor 6. Okey, dia bagi selari. Okey. Soalan pengukuhan tu kita simpan dulu PT ni saya biasa ajar masa dekat bab sebelum ni pun ada kan. Okey, 5-3. Darab silang. So korang akan dapat 3 PT sama dengan 5 TS. Tapi dia nak SR pula. Ungkapkan SR dalam sebutan QT. QT pula. Okay, PRS. Gambar rajah tu serta padam kejap ya.
PT, TS. PT, TS. Okey. PT, TS. Okey, dia bagi 5, 3. Okey, ni jarak silang. So apa berlaku? Korang akan dapat 3 PT sama dengan 5 TS. Okey. So ada problem kat sini. Kalau korang tengok betul-betul, ini P ke S. Kalau P ke S terus, kalau korang tengok 3 dengan 5 ni ada 8 bahagian. Okey. Katakanlah dia nak bahagian PT saja. Kalau dia nak bahagian PT saja, okey. Kena terangkan balik ni kat korang ni. Okey, sekarang dia bagi PT 5 bahagian. PT ni 5 bahagian. Okay, seterang dalam bentuk X lah. Okey. PT ni ada 5 bahagian. Ni maksud 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 1. Katalah saya labelkan dia X. 1, 2, 3, 4, 5. Ni maksudnya 5 bahagian. TS ni ada 3 bahagian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ni ada 5 bahagian. Ni ada 3 bahagian. Okey. Boleh faham tak yang tu? Boleh faham tak yang tu? Boleh. Boleh. Okey, jawapan dalam buku test bagi berapa? 6 ni? Apa jawapan dia? SR sama dengan apa? SR sama dengan negatif 8/5 QT. Okey. Negatif 8/5 QT. Sebab itulah sebuat ni kat korang. Okey, cuba tengok betul-betul. Total semua ada berapa bahagian? 8. 8. Okey, itu yang saya nak masukkan. Okey. Sekarang ni dia nak SR. Okey. SR yang bawah ni. Okey, tadi kita dah buat. Kita kena buat balik, saya nak buat balik PT SR 8. Okey, 8 paling besar. Okey. Tadi dia bagi PT sama dengan TS. Tapi kali ni kita kena buat PT sama dengan PT sama dengan PS. Okey, kenapa saya buat PT sama dengan PS? Sebab saya nak tunjukkan PT ni ada berapa bahagian tadi? PT ni ada berapa bahagian? PT ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian? 5 kan? So PT adalah 5 daripada 8 bahagian PS. PS ni semua ada 8. Tapi PT ada 5 bahagian. So PT ni 5 daripada 8 bahagian PS. Faham? Faham tak? Faham tak? Boleh faham tak?
Boleh faham tak? Sebab nanti kita nak guna lagi banyak lepas ni ada Boleh. lagi. Kalau faham sikit nanti cuba tengok balik video. Okey. Nampak tak sedah dekat nak sampai. Tapi kalau kita guna yang ni, kalau korang tengok ya. PT ni dia merujuk kepada sisi QT. Kalau korang ambil QT, barulah dia 5/8 PS ni merujuk kepada RS. Okey. Masalahnya sekarang ni kita bukan nak bahagian QT. Kita nak bahagian RS. So, sebab itulah sekarang ni kita pindahkan 5/8 ke sebelah jadi bahagi. Maksudnya jadi macam ni. RS sama dengan QT bahagi 5/8. Betul tak? Kalau korang RS ataupun SR kalau korang terbalikkan bahagi, dia akan jadi 8/5, betul tak? Betul. Betul Okey, memandangkan QSR ni adalah berlawanan arah dengan QT, berlawanan arah dengan QT, korang kena letak negatif. Baru dapat jawapan yang sama. Okay, yang dia bagi RS tapi kita kena buat SR. So kalau berlawanan arah, korang kena letak negatif. Okay, boleh ikut tak? Sikit-sikit pun jadilah. Okay, saya bagi masa korang tengok dulu. Okey, boleh? Boleh saya teruskan? Kita nak masuk bahagian baru ni. Saya dah tak sabar-sabar lagi dah. Oh, saya yang tak sabar. Siapa biasa ni? Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Boleh.
Okey, insya-Allah akan ada lagi korang jumpa lepas ni. Korang akan jumpa lagi dia. Okey, so kita akan tengok penambahan dengan penolakan vektor selari. Vektor selari kalau vektor tak selari dia ada maksud lain pula. Okey. Penambahan dengan penolakan dia benda yang sama. Mudah je kalau untuk ni, tapi dia ada kena-mengena dengan apa yang saya ajar sebelum ni lah. Okey, kita ada banyak cara kat sini. Semuanya saya akan tunjuk satu persatu. Kaedah hukum segitiga, kaedah hukum segi empat selari. Maksud dia sama je. Kaedah hukum poligon. Okey. Okey. Cuba tengok betul-betul nombor 9 ni. Okey. Tengok betul-betul. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS. Okey. Dia cerita dia, korang nak buat jalan dia dulu. Sebelum korang masukkan nilai vektor ataupun magnitude, ini magnitude dia. Okey. Kita kena buat jalan dia jalan dia dulu. Okey. Contoh saya bagi contoh nak buat jalan. Okey. Kalau nak daripada rumah Imran nak pergi ke SMK Jalan Kebun ataupun nak pergi ke rumah Afiq Zakwan. Imran boleh ceritakan tak? Boleh. Boleh Imran. Ceritakan perjalanan kau dari kau ke rumah Afiq Zakwan. Kau tahu ke rumah Afiq Zakwan kat mana? Aduh, buat malu lah kau ni. Orang ni sama-sama buat malu je. Okey, biasa ceritakan. Kita buat jalan. So, daripada rumah Imran tu, okey, dia akan keluar ke sebelah kiri. Lorong berapa rumah kau Imran? Bagi tahu semua orang nanti orang nak rompak ke? Okey. Okey. Lorong, daripada lorong berapa tu, keluar daripada rumah dia ke kiri, buka pintu, keluar kiri, keluar terus ke jalan masjid. So, daripada dah nampak masjid, belah kanan nampak masjid, tapi lama tak pergi. Okey, keluar ke kiri, nanti balai raya belah kiri, betul? Betul? Balai raya belah kiri. Betul Afi? Balai raya belah kiri Afi? Betul. Betul jalan kau pergi tuition ni sebelum ni dah lupa jalan dah pergi tuition. Okey. Lepas tu ni sekarang ni kita kat jalan apa Jalan ni lepas jalan teratai jalan apa tuan? Jalan Raja Wali. Untuk raja-raja je lalu sampai ke hujung lepas lalu kilang kiri kanan tu. Kan korang akan jumpa jalan besar kan? Bukan jalan besar lah pun, jalan kebun. Betul? Betul. Tengok Irfan lagi tahu ni. Okey. So terus sampai korang jumpa belah kanan. Jalan Pipit. Betul tak Hafiz Zakwan? Betul. Betul okey. Jalan Pipit. Sampai bukan jalan burung hantu Jalan Pipit masuk kanan. Ada signboard Jalan Pipit. Masuk kanan terus ada banyak perumahan belah kiri. Lepas tu terus sampai lepas ada satu perumahan tu, lepas tu dia macam hutan sikit. Lepas hutan tu baru kau jumpa rumah perumahan Hafiz Zakwan. Betul lah kan? Perumahan kau sebelah hutan kan Hafiz Zakwan? Dah tak ada hutan dah. Dah tak ada hutan dah? Boleh dah? Dah tak ada dah. Okey. So, belah kiri masuk. Okey. Rumah dia nombor. Tak payah. Rumah dia belah kanan. Kan? Okey. Macam itulah pergerakan jalan dia. Okey. Hafiz Zakwan tak nak share rumah dia kat mana. Kalau tidak bolehlah mengetih. Kan? Okey, ni kita buat jalan dia. Kita panggil jalan. So, yang ni yang kita nak applykan dalam vektor sekejap lagi.
Alright? Okay. Okay, tengok apa yang saya tunjukkan ni. Kalau kita nak buat jalan P ke Q, P ke Q, ni P ke Q, dia suruh lalu PS, lalu PS, kena lalu PS, dan SQ Kenapa ada SQ pula kat situ? PS, SQ. Ni pelik ni. Macam ada masalah ni. Patutnya tak ada SQ sebab gambar rajah dibagi macam ni tiba-tiba ada SQ. Okey. Tapi tak apalah. So, apa korang perlu buat jalan-jalan kerja korang? PQ. Nak PQ, kena P pergi ke S dahulu, lepas tu pergi ke Q. Okey. P ke Q macam ni, P ke S macam ni, S ke Q macam ni. Okey, PQ. Seterusnya, PR. Pergi ke R. Apa ni? Okey. Ada beberapa jalan yang korang boleh lalu kat sini. Tetapi dia suruh lalu PQ. Lalu PQ. Lepas tu lalu PS. Okey. Cuba tengok betul-betul. Kalau korang lalu PQ, lalu PS, bila nak sampai? Sepatutnya korang kena lalu PQ. Lepas tu korang lalu QR. Okey. Untuk pengetahuan korang, PS dengan QR adalah selari. Jadi, dia akan mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama. Sebab itulah dia boleh guna PS. Tapi jalan sebenar dia adalah lalu jalan sebenarnya adalah lalu QR. Kau nak guna PS pun boleh sebab dia selari. Okey, jom tengok QR pula. QR tapi dia suruh lalu PR. Ingat PR tadi macam ni Okey. Dan lalu PQ. PQ pun macam ni. Okey, cuba tengok betul-betul. Sepatutnya laluan dia adalah daripada Q ke R, lepas tu P ke R. P ke Q, Q ke P, P ke R. Barulah kita dapat QR. Q ke P, P ke R. Baru dia kita dapat QR. Tapi korang tengok betul-betul. Antara PQ dengan PR, yang mana yang berlawanan arah? Yang mana yang berlawanan arah dengan anak panah yang seberi? Yang mana yang berlawanan arah? Cuba tengok betul-betul. Yang mana yang berlawanan arah? Cuba tengok betul-betul. Saya tandakan tu. QP. Betul tak? QP tu dia punya anak panah dia. Okey, so ulang balik. Dia nak pergi Q ke R. Mesti lalu, dia suruh lalu PQ dengan PR. Tetapi PQ anak panah dia macam ni. PR anak panah dia macam ni. PR mengikut anak panah yang sama. Tetapi PQ mengikut anak panah yang berlawanan arah. Jadi Q ke P korang kena letak negatif PQ. Negatif PQ sebab dia berlawanan arah. P ke R korang tak perlu letak negatif sebab dia ikut arah yang sama. So apa berlaku? Kalau korang biar jawapan macam ni pun boleh.
Kalau nak susun balik letak negatif kat belakang pun boleh. Sama je. Okey, boleh faham tak yang nombor 3 tu? Okey, selagi tak ada nombor memang macam kau susah nak faham. Okey, tengok B pula. Okey. Untuk B, dia bagi P ke Q. Nilai dia, magnitude dia ialah 2A tambah B. P ke S, magnitude dia ialah 2B tolak A. Okey, soalan dia nak pergi P ke R. P ke R. Okey. Korang tahu P ke S adalah selari dengan Q ke R. P ke S adalah selari dengan Q ke R. Bermaksud sini nilai dia adalah sama. Okey. So dia nak PR. So tak nak ikut jalan kerja yang dibagi. Tengok betul-betul P ke R. So buat laluan P ke Q. P pergi ke Q dulu. Lepas tu Q pergi ke R. Okey. P ke Q, nilai dia ialah 2A tambah B. Q ke R, nilai dia ialah 2B tolak A. Okey. 2A tolak A, korang akan dapat A. B tambah 2B, korang akan dapat 3B. Okey. Cuba tengok jalan kerja yang sebagi ni. Okey, boleh faham? Boleh ke semua? Boleh. Boleh ya? Ha. Boleh. Budak-budak sekolah boleh ya? Ha, okey. Okey. Okey, seteruskan ya. Okay, tak apa. Kalau macam tu kita tengok contoh lah. Ah, oh ya ya. Ulala. Oh ya ya. Okey, dia sama dengan nombor 3. Ish, nombor 3 ni dah melampau dah pula. Tak ada yang sama pula ya. Tak ada yang sama lah.
Okey. Dia tak ada yang sama lah dengan contoh tadi. Kita dapat tunjuk kat korang pula. Yang ni lukisan ni kita dah tunjuk. Tak berapa nak penting tapi tak perlu, nanti saya akan tunjuk kemudian lah. Saya nak fokus untuk contoh yang seterusnya lah sebab tak ada contoh yang sama pula. Okey. Contoh 10 ni. Okey. Tengok betul-betul. Okey. Fokus sebab dia dah bagi nilai dekat B dengan A ni dengan vektor AB dengan vektor AE. Sebab itulah dia bagi kat sini, nampak? Okey. Dia bagi kat sini. Nilai. A itu dah AB satu nilai, AE itu satu nilai. Okey. Cuba tengok betul-betul. Dia bagi BC sama dengan 1/3 AE. AE tadi, magnitude dia berapa? AE tadi, magnitude dia berapa? B. Yes, B. Letak je B kat sini. So, dah dapat dah untuk BC. Okey. ED sama dengan setengah AB. Ni Okey, sebelum tu saya tulis dulu mana BC. Ni BC. Kalau macam ni untuk pengetahuan korang maksudnya dia bagi tahu BC dengan AE ni adalah selari. Itu maksud dia. Okey, sekarang ED adalah setengah AB. AB berapa? AB berapa? A. A. Dah siap. So, ED adalah setengah A. Tengok, saya dah lengkapkan dah semua jalan kerja. Okay, so sekarang ni dia nak cari CD. C ke D. Okay, kalau korang nak pergi C ke D, korang kena lalu jalan yang saya tunjuk ni. CB, BA, AE, ED. Barulah sampai D. Okey, nanti saya bagi tahu kenapa hujung dengan hujung tu. Kita tengok. Okey. Sekarang mula dengan CB tambah BA tambah AE tambah ED. CB, BA, AE, ED. Okey, kalau korang tengok betul-betul, depan dia C, hujung dia D. So, korang akan dapat CD. Okey, yang sebagi tu boleh faham? Boleh faham semua? Boleh. Okay, CB. C ke B? Nilai dia 1/3 B. Dia sama arah ke berlawanan arah? Sama arah ke berlawanan arah? Berlawanan. Berlawanan arah. Nampak anak panah dia berlawanan arah. Jadi dia akan jadi negatif 1/3 B. Okey, BA. Sama arah ke berlawanan arah? Sama Berlawanan. arah berlawanan. Jadi negatif A. Okey, dia sebenarnya kena tambah ya. AE. Sama arah ke berlawanan arah?
Sama arah ke? Sama arah. Jadi dia positif B. ED. Sama arah ke berlawanan arah? Sama arah. Jadi setengah A. Okey, ringkaskan. Kalau kau tengok yang buku teks, dia terus skip lah. Sepatutnya tengah-tengah ni korang akan buat tambah. Okey. A tambahkan A, 1/2 A. Okey, kalau dia suka letak negatif kat belakang, sebenarnya tak kisah pun Okey, saya ikut A dulu Setengah A tolak A, korang akan dapat negatif 1/2 A. B tolak 1/3 B, korang akan dapat positif 2/3 B. Kalau korang nak jawapan dia nampak cantik, letaklah negatif tu dekat belakang. Yang ni pun boleh. Okey, cuba tengok dulu. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Kalau tak faham, tolong bagi tahu. Kalau faham, saya nak tunjuk contoh, nak guna contoh soalan tu yang dibagi tu. Ada contoh soalan kalau korang tengok ada sama ni, nombor 3 tu. Cuma yang best ni dia ada 4 soalan kat situ. Tu yang saya suka tu. Okey, boleh? Boleh kita tengok contoh nombor 3, soalan nombor 3 tu. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Ya. Okay, kita tengok contoh. Okey, kali ni saya nak korang bagi jalan kat saya. Okey, kalau ada benda ni kita kena ringkaskan dulu. Macam mana? Kita tengok Tu first step untuk buat ni, korang kena lengkapkan gambar rajah tu dulu. Okey. So dia bagi 3AB sama dengan 2DC. Okey, korang nak cari AB ni. So apa berlaku? Pindahkan 3 ni ke sebelah. So korang akan dapat AB sama dengan 2/3 DC. Okey. DC itu magnitude dia berapa? Magnitude DC berapa? Nampak tak?
Oh, Y. Y kan? Gantikan tempat DC tu dengan Y. 2/3 Y. So, AB sama dengan 2/3 Y. So, arah dia kena tulis sama juga. Okay. So, tengok soalan A. A ke B. Dia nak A ke B. Okay. Dia nak A ke B. Okay. Ada siapa-siapa nak cuba? Jalan mana kena lalu? Sir, kalau A ke D, lepas tu D ke C, lepas tu C ke B. Betul lah tu. Betul lah tu. Okay. Siapa tadi? Siapa tadi? Faris eh? Sebut lagi sekali. A ke D, D ke C, C ke B. Yes. A ke D. B ke C. Lepas tu C ke B. Betul? Betul eh? Okay. Okay, Faris. A ke D, apa magnitude dia? Nilai dia, dia bagi kat situ? X. X. A ke D. Negatif. A ke D, kita A ke D betul? Dia Ah, berlawanan arah ke sama arah? berlawanan. Yes, letak negatif. D ke C. Nilai Sama dia apa? arah. Sama arah. Nilai dia? Y. Y. Okay, good. C ke B. Alamak, ada nilai tak? Tak ada. Ada. Tak ada. Okay, tinggal dulu. Kenapa saya tinggal dulu? Korang tengok kat sini. So kita cari C dulu. Saya tinggal dulu, kau tengok. Jangan, macam mana ni sir? Tak ada jawapan. Tak, relax. Okay, saya buat BC dulu. Okay. Siapa nak cuba jalan BC? Jalan BC. B ke C. B ke C. Kena lalu mana? B ke C. Lalu mana? Siapa nak cuba? BA, Yes, BA. AD, BA, AD, yes. DC. Yes, BA, AD, DC. Okay. Korang kena pastikan hujung dengan hujung dia akan dapat BC. Nampak? Sama lah tadi. A, B. Cuma jalan kerja yang ni, yang Faris bagi ni tak habis lagi. Nanti akan habis kejap lagi. Okay. So, Imran, B ke A, apa nilai dia? Imran? Magnitude dia berapa? Kan dia bagi 2/3 Y. Yes, 2/3 Y. Berlawanan arah ke ikut arah yang sama? Dia BA. Berlawanan. Berlawanan. Kat sini AB kan? Dia nak BA. Okey, lepas tu AD. Berlawanan arah ke sama arah? Berlawanan. Berlawanan arah. Bermakna jadi negatif X. X. DC. Berlawanan arah ke ikut arah? Ikut arah. Ikut arah. Jadi positif. Positif Y. apa? Right? Y. Y. Okey. So tolong selesaikan negatif 2/3 tolak 1. Ni S dengan S kita boleh selesaikan. Negatif 2/3 tolak 1 dapat berapa?
Dapat berapa Betul tak dapat negatif 5/3? Betul. Betul Okey, letak X. Tambah Y. okey. Okey. So Faris Yes, Daniel. sir. Nampak tak ni BC? Kita dah dapat jawapan. Ini CB. Kita nak buat apa? Masukkan dekat CB. Tapi masalahnya jawapan kita tu Faris BC. Tapi yang ni CB. Nak buat apa Faris? Akan jadi Yang X ni nak jadi apa? tambah. Yes, tukar jadi tambah. Yang Y ni Tolak. tolak. Yes. So sudah nampak korang faham dah ni. Okey, nampak? Nampak tak cara dia? Okey. So, Faris, tolong 1 tambah 5/3 dapat berapa? S dengan X? 8/3. 8/3. X. Okey. Positif Y, tolak Y, habiskan kan? So korang dapat AB sama dengan 8/3. Itu saja. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, jom tengok AC pula. Okey, kita ada BC senanglah. A ke C? A ke C terus weh. A ke C terus. Macam ni. Okey. Ni nasihat saya. Asalnya BC ni tak ada nilai. Jadi korang kena elak lalu BC sebab asalnya tak ada nilai. Okey. So laluan yang korang nak gunakan untuk AC, siapa nak cuba? Okey, Faris dah cuba, Imran dah cuba. Orang lain siapa nak cuba? AC? Come on. Siapa nak cuba? Tak nak cuba? Kena petik nama ke? AD, Alright. AD, yes. DC. DC, yes. Okay. Afi. Sekejap ya Afi. Jangan pergi mana-mana. Okay. DC. AD. Nilai dia apa? X. X. Berlawanan arah ke arah yang sama? Berlawanan. Yes. Berlawanan arah. DC. Nilai dia apa? Y. Y. Berlawanan arah ke arah yang sama? Arah sama. Yes, jadi dia positif. Itu je jawapan dia. Siap. Nanti kau mesti kalau masa tuition kau itu je sir. Itulah. Okey. Seterusnya, dia nak cari BD. BD pula. Alah. Sama macam saya cakap tadi, jangan lalu yang nilai asalnya tak ada nilai. Jangan lalu. Walaupun kenapa? Takut yang korang buat kat A dengan C ni dah salah. Kalau korang buat juga nanti jadi salah yang teruk. Okey. Next, siapa nak cuba? BD. Okay, Hafiz dah, Imran dah. Faris pun dah. Siapa? Hari Jumaat yang indah ini. Siapa nak cuba BD pula? On. Jangan takut cuba. Saya Silakan. Apa dia? BA BA tambah AD. tambah AD. Yes.
Okey, kalau korang tengok hujung dengan hujung mesti sama. Okey, BA nilai dia berapa Iman? 2/3. 2/3 Y. Ikut arah yang sama ke arah yang berlawanan? Sebab kita BA kan. So arah lawan arah jadi negatif. AD. Lawan arah ke arah yang sama? Lawan arah. Lawan arah. Nilai dia apa? X. Negatif. Okey, X. Okey. Kalau Y dengan X ni, dia duduk macam ni, letakkan X tu kat depan ni sebab dua-dua negatif. Sebenarnya tak ada masalah. Korang nak letak Y depan pun tak ada masalah. Tetap jawapan dia adalah betul. Sama je. Okey. Tu contoh yang seterusnya tadi. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, ni tadi contoh 10. Contoh 11, sambungan dia kat bawah. Okey, tengok Hamzah mendayung perahunya dari titik P ke seberang sungai dengan halaju 5 ke arah utara dan arus sungai itu mengalir dengan halaju A, ni V, halaju V ke arah utara dan mengalir dengan halaju A ke arah timur. Okey, raja di sebelah menunjukkan lakaran pergerakan perahu dan arus sungai. Hitung arah dan halaju baharu perahu itu kesan daripada aliran arus itu. Okey, so apa korang perlu buat? Kita tengok jalan kerja yang dibuat. Okey, yang ni kita macam guna apa? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey. So, korang kena cari hak laju dulu dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu kuasa 2, korang dapat nilai. Lepas tu korang kena cari dia punya arah. Okey, kalau korang buat sudut macam ni, korang kena cari dia punya arah. Di mana tentangan bahagikan dengan sebelah, korang akan dapat tan. Tentangan dia adalah 10. Sebelah dia adalah 5. Okey, dia ada tinggal step kat situ. Theta sama dengan korang tekan shift, korang tekan tan, korang tekan 10/5 ataupun 2. So, korang akan dapat 63.43 darjah. Betul tak? Kalau tekan shift tan 2, betul tak dapat jawapan yang saya cakap tu? Shift tan 2. Yes, akan dapat 63.43 darjah. Ni arah, ini dia punya magnitude. Sebab tu kita panggil dia vektor. Okey. Jom tengok soalan ni. Yes. Okey, tengok betul-betul. Okey, tengok arah yang dia suruh gerak dulu. Penerbangan ke arah utara dari lapangan terbang P ke lapangan terbang Q sejauh 1,200 km. P ke Q. P ke Q. 1,200 km. Dalam masa ni 2 jam. Okey. Angin bertiup dari arah barat, dengan kelajuan dari arah barat, bukan ke arah barat, dari arah barat. So kalau dari arah barat, dia akan bergerak ke timur lah. So dia punya kelajuan dia bagi 160 km per jam. Okay, of course lah korang akan cari nilai ni sekejap lagi gunakan teorem Pythagoras. Okay. Sekejap lagi. Sebelum tu dia bukan nak
Okey, dia kena cari hal laju dulu. Hal laju. So, hal laju dia yang ni. Ingat tak hal laju yang bab sebelum ni? Korang kira jarak bahagikan dengan masa. So, korang akan dapat okey, 1200 bagi 2 dapat berapa ya? $600 betul kan? Kilometer per jam. Bermakna sini 600 kilometer per jam. So apakah arah asal kapal terbang itu? Sama juga kita akan buat jalan kiraan yang sama. Bermakna 600 kuasa 2 tambahkan dengan 160 kuasa 2. Okey, korang dapat berapa? Cuba kira. Dapat berapa ya? Kalau bundarkan dapat 621, betul ke? Betul ke? Betul. Betul kan? Betul kan semua? Okey. Lepas tu kita kena pakai arah dia, theta. So, kita akan pakai tan. Tan theta sama dengan 160 perkan dengan 1200. Alamak, yang ni ada dalam matematik kan? So, apa korang perlu buat? Shift tan 160 perkan, bukan, so bukan 1200 ni 600 perkan dengan 600. So, korang dapat berapa? Dapat berapa ya? 14.93. Yes, korang akan dapat 14.93 darjah. Okey, ni arah dia. Dia nak arah. So sebenarnya yang ni je lah yang korang kena cari. Okey, kalau dia minta magnitude tu, ni jawapan dia. So saya dah tunjukkan dua-dua jawapan sekali. Okay, kalau korang perasan, yang kita buat ni ada kena-mengena juga dengan matematik punya trigonometri. Okay, yang ni bab graf graf gerakan. Kan nampak semua ada dalam AdMath. Okey, kita dah habis dah bahagian kedua. So, saya harap korang faham apa yang saya dah ajar tadi. Okey, so 2, 3. Okey, 3 dan 4 saya dah tunjuk. Okey. Kalau nombor 2 tu, okey, jom tengok nombor 2 jap sebelum saya akhiri kita punya kelas hari ini. P mewakili 70 km sejam, Q mewakili oleh 80 km sejam. Ini arah selatan. Okey, ke arah selatan. Ini ke arah timur. Okey. Cari arah dan magnitude. Okey, ke arah selatan, ke arah timur. Ke arah selatan 70, ke arah timur 80. So, korang nak cari macam tadi juga. Apa yang korang perlu buat? Ni kita nak cari vektor paduan lah. So, punca 70 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Okey, tolong kira dapat berapa? Tolong kira dapat berapa? Dapat berapa ya? Dapat berapa? Hello? 106. 106.3 kan? Okey. Kilometer per jam. Okey, ni dia punya magnitude.
Okay, magnitude settle. Arah dia, sebab dia mula pada sini. So, kita akan pakai tangent. So, tangent theta sama dengan 80/70 ataupun 8/7 lah. So, korang akan tekan shift tangent 8/7. Okay, calculator berapa? Dapat berapa? RM48.81. 48.81 darjah. Okey. So, saya harap cukup dulu untuk hari ini. So, saya harap korang boleh faham apa yang saya dah bagi tahu tadi. Banyak tu saja sekali. Okey ya? Okey. Afi, faham ya Afi? Faham. Afi Aiman? Faham? Tak dengar apa Afi Aiman jawab. Daniel, faham? Faham. Hafiz Zakwai? Faham. Asya Amalin? Faham. Dia Ilman? Dia Ilman? Suspicious ni kalau tak jawab ni. Faris Daniel? Faham, sir. Okey, Haifa? Faham, sir. Iman Nadira? Faham. Ipan? Faham, sir. Okey, suara yang ditunggu Razman? Faham. Syami? Faham. Okey, Farisha dah hilang. Okey. Okey. So cukup dulu untuk hari ini. Nanti korang boleh tengok video tu balik. Saya akan bagi link tu dalam FB Nanti korang boleh like tapi jangan share. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.